Setelah keadaan di Efesus tenteram semula, Paulus mengumpulkan pengikut Yesus di situ, lalu menggalakkan mereka. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan meneruskan perjalanan ke Makedonia. Dia mengunjungi daerah Makedonia dan dengan banyak ajaran Paulus menggalakkan pengikut Yesus di situ. Kemudian, dia pergi ke Akaya. Di situ, dia tinggal selama 3 bulan. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke Syria apabila dia mendengar bahawa orang Yahudi berkomplot untuk membunuh dia. Oleh itu, Paulus mengambil keputusan untuk kembali melalui Makedonia. Sopater, anak Pirus yang berasal dari Berea, pergi bersama-sama dia. Begitu juga Aristarchus dan Secundus. Dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, Tychicus dan Trophimus dari daerah Asia, dan Timotius. Mereka pergi terlebih dahulu lalu menunggu kami di Troas. Setelah perayaan roti tidak beragi, kami berlayar meninggalkan Filipi. 5 hari kemudian, kami berjumpa dengan mereka di Troas. Di situ, kami tinggal selama seminggu. Pada petang Sabtu, kami berkumpul untuk makan bersama-sama saudara seiman. Kerana Paulus akan berangkat esoknya, dia mengajar orang di situ. Dia berkata-kata terus sehingga tengah malam. Banyak pelita dinyalakan di dalam bilik di tingkat atas, tempat kami berhimpun. Seorang pemuda bernama Eutychus duduk di jendela. Kerana Paulus tidak berhenti-henti berkata-kata, pemuda itu mengantuk, lalu tertidur di jendela itu dan akhirnya jatuh ke tanah dari tingkat ketiga. Apabila mereka mengangkatnya, dia sudah mati. Tetapi Paulus turun, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu dan memeluk dia. Paulus berkata, "Janganlah khawatir, dia masih hidup." Kemudian, Paulus naik kembali, lalu membahagikan roti dan makan bersama. Setelah lama bercakap dengan mereka sehingga matahari terbit, Paulus berangkat. Mereka membawa pemuda yang hidup itu pulang ke rumah dan mereka sangat terhibur. Kami pergi ke kapal lalu berlayar terlebih dahulu ke Assos. Di situ, kami akan menyambut Paulus naik ke kapal. Dia menyuruh kami berlayar terlebih dahulu kerana dia mahu ke Assos melalui jalan darat. Setelah Paulus tiba di Assos, kami membawa dia naik ke kapal lalu bertolak ke Mitilini. Dari sana, kami berlayar pula dan esoknya tiba di Pulau Kios. Lusanya, kami tiba di Samos dan sehari kemudian di Miletus. Paulus mengambil keputusan supaya tidak singgah di Efesus agar tidak membuang masa di daerah Asia. Dia ingin cepat-cepat tiba di Yerusalem, jika boleh, sebelum hari Pentakosta. Dari Miletus, Paulus mengirim berita ke Efesus, meminta supaya pemimpin-pemimpin jemaah di situ datang menjumpai dia. Apabila mereka tiba, Paulus berkata kepada mereka, "Kamu mengetahui cara hidupku selama aku bersama-sama kamu, sejak hari pertama aku tiba di daerah Asia. Dengan rendah hati dan dengan mencucurkan air mata, aku mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang aku alami kerana rancangan jahat orang Yahudi. Kamu tahu bahawa aku tidak pernah merahsiakan apa-apa yang berguna bagi kamu semasa aku berkhutbah dan mengajar di tempat-tempat awam dan di rumah-rumah. Baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi, aku memberikan amaran supaya mereka bertaubat daripada dosa, lalu datang kepada Allah serta percaya kepada Yesus Tuhan kita. Sekarang, untuk mentaati perintah Roh Allah, aku akan pergi ke Yerusalem tanpa mengetahui apa yang akan berlaku kepadaku di situ. Aku hanya tahu bahawa di setiap kota, Roh Allah telah memberitahu aku bahawa aku akan mengalami penderitaan dan akan dipenjarakan. Tetapi aku tidak mengambil berat sama ada aku hidup atau mati. Aku hanya ingin menyelesaikan tugas yang aku terima daripada Tuhan Yesus. Aku diberikan tugas untuk mengkhabarkan berita baik tentang rahmat Allah.
Aku sudah mengunjungi kamu semua dan memberitakan pemerintahan Allah. Sekarang, aku tahu bahawa tidak seorang pun daripada kamu akan berjumpa dengan aku lagi. Oleh itu, dengan sungguh-sungguh aku berkata kepada kamu pada hari ini, jika sesiapa antara kamu binasa kelak, hal itu bukan tanggungjawabku. Aku tidak pernah melalaikan tugas untuk menjelaskan segala kehendak Allah kepada kamu. Hendaklah kamu menjaga diri serta menjaga jemaah yang sudah diserahkan kepada pemeliharaan kamu oleh Roh Allah. Jagalah jemaah Allah seperti gembala menjaga domba, kerana Allah sudah menjadikan jemaah miliknya sendiri melalui kematian anaknya. Aku tahu bahawa setelah aku pergi, serigala buas akan datang ke tengah-tengah kamu. Jemaah yang kamu jaga akan menjadi mangsa serigala. Bahkan akan tiba masanya apabila beberapa orang di kalangan kamu sendiri akan memberitakan berita yang tidak betul untuk menyesatkan pengikut Yesus sehingga mengikut mereka. Berwaspadalah. Ingatlah bahawa selama 3 tahun, siang malam, dengan mencucurkan air mata, aku telah mengajar setiap orang di kalangan kamu. Sekarang, aku menyerahkan kamu kepada pemeliharaan Allah. Perkhabaran tentang rahmat Allah juga akan memelihara kamu. Allah dapat menguatkan kamu dan mengurniai kamu berkat yang telah disediakannya untuk semua umatnya. Aku tidak pernah mengingini wang atau pakaian sesiapa pun. Kamu sendiri tahu bahawa dengan tangan sendiri aku bekerja untuk mencukupi keperluanku dan rakan-rakanku. Dalam segala perkara, aku sudah memberikan teladan kepada kamu bahawa dengan bekerja keras seperti ini, kita harus menolong orang yang lemah. Ingatlah akan kata-kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apabila Paulus selesai berkata-kata, dia berlutut dengan mereka semua lalu berdoa. Sambil menangis, mereka memeluk Paulus dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka amat sedih kerana Paulus berkata bahawa mereka tidak akan berjumpa dengan dia lagi. Kemudian, mereka menghantar dia sampai ke kapal. Setelah kami mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin-pemimpin jemaah dari Efesus itu, kami berangkat. Kami terus berlayar ke Kos. Esoknya, kami tiba di Rhodes. Dari situ, kami berlayar ke Patara. Di Patara, kami menjumpai kapal yang akan bertolak ke Finisia. Kami menaiki kapal itu lalu berlayar sampai ke tempat kami dapat melihat Pulau Siprus. Kapal itu berlayar terus menuju ke arah selatan sehingga sampai di Syria. Kami mendarat di Tirus kerana di situ kapal akan memunggah muatan. Di situ, kami berjumpa dengan beberapa orang yang percaya kepada Yesus dan kami tinggal dengan mereka selama seminggu. Dengan pimpinan Roh Allah, mereka memberitahu Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi apabila tiba masanya kami melanjutkan perjalanan, kami pun berangkat. Semua pengikut Yesus itu bersama-sama anak dan isteri mereka menghantar kami sampai ke luar kota. Di tepi pantai, kami semua berlutut lalu berdoa. Setelah bersalam-salaman, kami menaiki kapal dan mereka pulang ke rumah. Kami melanjutkan perjalanan dan berlayar dari Tirus ke Pulau Lemais. Di situ, kami memberikan salam kepada saudara-saudara yang percaya kepada Yesus dan tinggal dengan mereka selama sehari. Keesokan harinya, kami berangkat pula, lalu tiba di Kaisaria. Di situ, kami menumpang di rumah seorang penginjil bernama Filipus. Dia salah seorang daripada 7 orang yang dipilih untuk menolong para rasul di Yerusalem. Dia mempunyai 4 orang anak perempuan yang belum berkahwin dan mereka memberitakan perkabaran daripada Allah. Setelah beberapa hari kami di situ, seorang nabi bernama Agabus datang dari Yudea. Dia datang kepada kami lalu mengambil tali pinggang Paulus. Dengan tali pinggang itu, Agabus mengikat kaki dan tangannya sendiri lalu berkata, "Inilah yang dikatakan oleh Roh Allah. Pemilik tali pinggang ini akan diikat seperti ini oleh orang Yahudi di Yerusalem
dan mereka akan menyerahkan dia kepada orang bukan Yahudi. Apabila kami mendengar kata-kata itu, kami dan semua saudara lain memohon Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi dia menjawab, Mengapa kamu menangis seperti ini? Sehingga menyebabkan aku bersedih hati. Aku sudah bersedia bukan sahaja untuk diikat di Yerusalem, tetapi juga untuk mati di situ kerana Tuhan Yesus. Kerana Paulus tidak mahu mendengarkan kami pun berhenti melarang dia. Kami berkata, Biarlah kehendak Tuhan berlaku. setelah kami tinggal di situ beberapa lama, kami mengemaskan barang lalu berangkat ke Yerusalem. Beberapa orang pengikut Yesus dari Kaisaria mengikut kami dan menghantar kami ke rumah Manason, kerana di rumah dialah kami akan menginap. Manason berasal dari Siprus dan sudah lama menjadi pengikut Yesus. Apabila kami tiba di Yerusalem, pengikut-pengikut Yesus di situ menyambut kami dengan sukacita. Keesokan harinya, Paulus pergi bersama-sama kami menjumpai Yakobus. Semua pemimpin jemaah pun hadir. Paulus memberikan salam kepada mereka, lalu memberitahukan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Allah melalui dia di kalangan orang bukan Yahudi. Setelah mendengar laporan Paulus, mereka semua memuji Allah. Kemudian, mereka berkata kepada Paulus, Saudara Paulus, dengarlah, di sini ada beribu-ribu orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan mereka mentaati Daurat Musa dengan setia. Tetapi mereka sudah diberitahu bahawa saudara mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di kalangan orang bukan Yahudi supaya tidak menurut Daurat Musa, tidak menyunat anak-anak mereka ataupun menurut adat istiadat orang Yahudi. Mereka tentu sudah mendengar bahawa saudara sudah tiba di sini. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Kami mau saudara melakukan hal ini. Di sini ada 4 orang yang sudah bernazar. Pergilah dengan mereka dan lakukanlah upacara penyucian diri dan bayarlah biaya mereka juga. Kemudian mereka boleh mencukur rambut. Dengan cara demikian semua orang akan tahu bahawa apa yang didengar oleh mereka tentang saudara tidak benar. Kerana saudara pun taat kepada Daurat Musa. Tetapi bagi orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus, kami telah mengirim sepucuk surat kepada mereka tentang keputusan kami. Mereka tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, atau makan darah, atau makan daging binatang yang mati dicekik. Dan mereka juga harus menjauhkan diri daripada perbuatan cabul. oleh itu, Paulus pergi dengan 4 orang itu dan esoknya dia menjalankan upacara penyucian diri bersama-sama mereka. Kemudian, Paulus masuk ke rumah Tuhan dan mengumumkan bilangan hari apabila upacara penyucian itu akan selesai dan korban akan dipersembahkan bagi masing-masing. Apabila jangka waktu 7 hari hampir berakhir, beberapa orang Yahudi dari daerah Asia melihat Paulus di dalam rumah Tuhan. Mereka menghasut orang ramai lalu menangkap Paulus. Mereka berseru, Hai orang Israel, tolong! Inilah orang yang pergi ke serata tempat dan mengajar semua orang menentang bangsa Israel, Taurat Musa dan rumah Tuhan ini. Malahan sekarang dia membawa orang bukan Yahudi ke dalam rumah Tuhan. Dia telah menajiskan tempat yang suci ini. Mereka berkata demikian kerana mereka nampak Trofimus, orang Efesus itu, bersama-sama Paulus di kota. Mereka menyangka Paulus telah membawa dia ke dalam rumah Tuhan. Seluruh kota itu menjadi kacau bilau. Semua orang berlari bersama-sama dan menangkap Paulus, lalu menyeret dia keluar dari rumah Tuhan. Dengan segera, pintu rumah Tuhan ditutup. Sementara perusuh-perusuh itu cuba membunuh Paulus, komandan pasukan Roma diberitahu bahawa seluruh Yerusalem sedang merusuh. Dengan segera, komandan membawa beberapa orang pegawai tentera serta askar, lalu cepat-cepat pergi ke tempat huru-hara itu. Semasa orang ramai itu melihat komandan dengan askarnya, mereka berhenti memukul Paulus. Komandan itu menghampiri Paulus, lalu menangkap dia dan menyuruh orang membelenggu dia dengan 2 rantai. Lalu, komandan itu bertanya, Siapakah orang ini dan apa yang sudah dilakukannya? Sesetengah orang ramai menjawab begini dan sesetengah yang lain menjawab begitu. Keadaan begitu kacau sehingga komandan itu tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya sudah berlaku. Oleh itu, dia menyuruh askarnya membawa Paulus ke dalam kubu. Mereka membawa dia sampai ke tangga. Lalu askar-askar itu harus menggotong Paulus kerana orang ramai yang merusuh itu mengamuk. Perusuh-perusuh itu mengikuti Paulus sambil berseru, Bunuh dia! Apabila askar-askar hampir sampai ke kubu, Paulus berkata kepada komandan itu, Bolehkah saya bercakap sebentar dengan Tuan? Komandan itu berkata, Kamu dapat berbahasa Yunani. Jika demikian, kamu bukan orang Mesir yang tempoh hari memulakan pemberontakan dan memimpin 4,000 orang pengganas bersenjata pergi ke padang gurun.
Paulus berkata, Saya orang Yahudi yang dilahirkan di Tarsus di negeri Kilikia. Saya warga kota yang penting itu. Tolong izinkan saya berucap kepada orang ramai ini. Komandan itu mengizinkan dia berbuat demikian. Oleh itu, Paulus berdiri di tangga dan memberikan isyarat dengan tangan supaya orang ramai diam. Apabila mereka tenang, Paulus berkata-kata kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Paulus berkata, Bapak-bapak dan saudara sekalian, dengarkanlah apa yang akan saya katakan untuk membela diri. apabila mereka mendengar Paulus berkata-kata dalam bahasa Ibrani, mereka lebih tenang lagi. Paulus melanjutkan kata-katanya. Saya orang Yahudi. Saya dilahirkan di Tarsus di negeri Kilikia dan dibesarkan di Yerusalem sebagai murid Gamaliel. Saya diajar dengan teliti tentang Taurat nenek moyang kita dan saya mengabdikan diri kepada Allah seperti saudara sekalian pada hari ini. Saya menganiaya pengikut ajaran baru itu sehingga mereka mati. Saya menangkap orang lelaki dan perempuan lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Imam Agung dan semua anggota majlis agama dapat memberikan kesaksian bahawa saya tidak berdusta. Saya diberikan mereka surat-surat yang ditujukan kepada orang Yahudi di Damsyik. Dengan surat itu, saya dibenarkan menangkap pengikut ajaran baru itu, lalu membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Semasa saya dalam perjalanan dan hampir tiba di Damsyik pada kira-kira tengah hari, tiba-tiba cahaya terang dari langit memancar di sekeliling saya. Saya rebah ke tanah lalu mendengar suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu saya bertanya, siapakah Tuan? Aku Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya. Jawabnya, semua orang yang bersama-sama saya nampak cahaya itu. Tetapi mereka tidak mendengar suara yang berkata-kata kepada saya. Saya bertanya pula, apakah yang harus saya lakukan, Tuan? Tuhan menjawab, bangunlah dan masuklah ke Damsyik. Di situ engkau akan diberitahu semuanya yang sudah ditetapkan oleh Allah yang harus engkau lakukan. Saya menjadi buta kerana cahaya terang itu. Oleh itu, teman seperjalanan saya memegang tangan saya dan memimpin saya masuk ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias. Dia seorang yang takut akan Allah dan mentaati Taurat kita. Dia sangat dihormati oleh semua orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Dia datang dan berdiri di sisi saya, lalu berkata, Saudara Saulus, saudara dapat melihat lagi? Pada saat itu juga saya dapat melihat semula. Lalu saya memandang dia. Dia berkata, Allah yang disembah nenek moyang kita sudah memilih saudara supaya mengetahui kehendak Allah dan melihat Yesus, hamba Allah yang melakukan kehendak Allah serta mendengar suara Yesus sendiri. Saudara akan menjadi saksi untuk mengkabarkan apa yang sudah saudara lihat dan dengar kepada setiap orang. Sekarang, janganlah tunggu lebih lama lagi. Bangunlah dan mintalah orang membaptis saudara. Berserulah kepada Tuhan supaya dosa saudara dihapuskan. Saya kembali ke Yerusalem dan sementara saya berdoa di rumah Tuhan, saya melihat suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu, saya melihat Tuhan berkata kepada saya, cepat, tinggalkan Yerusalem, kerana orang di sini tidak mahu menerima kesaksianmu tentang aku. Saya berkata, ya Tuhan, mereka tahu bahawa aku sudah masuk ke rumah ibadat untuk menangkap dan memukul orang yang percaya kepadamu. Apabila saksimu, Stefanus, direjam, aku sendiri ada di situ dan menyetujui pembunuhan itu. Bahkan aku menjaga pakaian semua orang yang membunuh dia. Tetapi Tuhan berkata lagi, pergilah, kerana aku akan menyuruh engkau ke tempat yang jauh kepada orang bukan Yahudi. Sehingga saat itu, orang ramai mendengarkan kata-kata Paulus. Tetapi kemudian, mereka mula berseru dengan kuat, hapuskan dia, bunuh dia, dia tidak layak hidup. Mereka berteriak-teriak sambil mengembaskan pakaian sehingga debu berterbangan di udara. Komandan pasukan Roma memerintahkan askar-askarnya membawa Paulus ke dalam kubu.
Dia menyuruh mereka mencambuk Paulus untuk mengetahui alasan orang Yahudi berteriak sedemikian rupa terhadap dia. Tetapi waktu Paulus telah diikat untuk dicambuk, Paulus berkata kepada pegawai tentera yang berdiri di situ, Bolehkah seorang warga negara Roma dicambuk sebelum dia diadili? Apabila pegawai tentera itu mendengar hal ini, dia pergi kepada komandan itu dan berkata, Apa yang sudah Tuan lakukan? Orang ini warga negara Roma. Oleh itu, komandan itu pergi kepada Paulus dan bertanya, Katakanlah, adakah kamu warga negara Roma? Ya, kata Paulus. Komandan itu berkata pula, Saya menjadi warga negara Roma dengan membayar wang yang banyak. Paulus menjawab, tetapi saya dilahirkan sebagai warga negara Roma. Dengan segera, askar-askar yang hendak menyoal Paulus berundur. Komandan itu pun takut apabila dia tahu bahawa Paulus warga negara Roma dan kerana dia sudah merantai Paulus. Tetapi komandan itu hendak mengetahui alasan sebenar yang menyebabkan orang Yahudi menuduh Paulus. Oleh itu, keesokan harinya, komandan itu memanggil ketua-ketua imam dan semua anggota majlis agama supaya berkumpul. Kemudian, dia membuka rantai yang mengikat Paulus, lalu menghadapkan Paulus kepada mereka semua. Paulus menatap anggota-anggota majlis agama, lalu berkata, Saudara-saudara, sehingga hari ini, hati nurani saya tidak menyalahkan saya tentang kehidupan saya di sisi Allah. Imam Agung Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Paulus berkata kepadanya, Yang seperti tembok berkapur putih. Tuan duduk di situ menghakimi saya menurut Taurat. Tetapi Tuan sendiri melanggar Taurat apabila menyuruh orang menampar saya. Beberapa orang yang di sebelah Paulus berkata kepadanya, Kamu menghina Imam Agung Allah? Paulus menjawab, Saudara-saudara, saya tidak tahu bahawa dia Imam Agung. Memang di dalam Alkitab ada tertulis, Janganlah hina pemimpin bangsa kamu. Paulus melihat bahawa sebahagian daripada majlis agama itu terdiri daripada orang Saduki dan sebahagian lagi orang Farisi. Oleh itu, dia berseru kepada majlis agama, Saudara-saudara, saya orang Farisi. Bapa saya pun orang Farisi. Saya diadili di sini kerana saya percaya bahawa orang mati akan dibangkitkan daripada kematian. Sebaik sahaja Paulus berkata demikian, orang Farisi dan orang Saduki mula bertengkar. Lalu, perhimpunan itu berpecah menjadi dua kelompok. Hal itu berlaku kerana orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan tidak percaya akan adanya malaikat atau roh. Tetapi, orang Farisi percaya akan ketiga-tiganya. Lalu, berlakulah pertengkaran yang sengit. Beberapa orang Farisi yang menjadi guru Taurat berdiri dan membantah dengan keras. Orang ini tidak bersalah sedikit pun. Barangkali memang ada roh atau malaikat yang berkata-kata kepadanya. Pertengkaran itu menjadi begitu sengit sehingga komandan itu takut kalau Paulus akan diserbu oleh mereka. Dia menyuruh askar-askarnya mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa dia ke kubur. Pada malam itu, Tuhan berdiri di sisi Paulus dan berkata, Tabahkanlah hatimu. Engkau sudah memberikan kesaksianmu tentang aku di Yerusalem. Engkau harus memberikan kesaksian di Roma juga. Pagi-pagi keesokan harinya, beberapa orang Yahudi berkumpul untuk merancangkan suatu pakatan. Mereka bersumpah tidak akan makan atau minum sehingga mereka membunuh Paulus. Lebih daripada 40 orang termasuk dalam pakatan itu. Mereka pergi kepada ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi lalu berkata, Kami sudah bersumpah tidak akan makan atau minum sehingga kami membunuh Paulus. Oleh itu, saudara-saudara dan anggota-anggota majlis agama hendaklah mengirim sepucuk surat kepada komandan Roma untuk meminta dia membawa Paulus datang menghadap saudara semua. Seolah-olah hendak memeriksa perkaranya lagi dengan lebih teliti. Kami akan bersiap-siap untuk membunuh dia sebelum dia sampai ke sini. Tetapi, anak lelaki saudara perempuan Paulus mendengar berita tentang pakatan itu. Oleh itu, dia masuk ke kubu dan memberitahu Paulus hal itu. Kemudian, Paulus memanggil seorang pegawai tentera dan berkata kepadanya, Bawalah pemuda ini kepada komandan. Dia mahu memberitahukan sesuatu kepadanya. Pegawai tentera itu membawa pemuda itu kepada komandan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu memanggil saya.
Dia menyuruh saya membawa pemuda ini kepada Tuan kerana dia mau memberitahukan sesuatu kepada Tuan. Komandan itu memegang tangan pemuda itu, lalu membawa dia ke samping dan bertanya, Apa yang hendak kamu beritahu saya? Pemuda itu menjawab, Orang Yahudi telah bersepakat meminta Tuan membawa Paulus menghadap majlis agama esok. Seolah-olah majlis agama hendak memeriksa perkaranya lagi dengan lebih teliti. Janganlah percaya kepada mereka, kerana lebih daripada 40 orang akan bersembunyi untuk menunggu dia. Mereka sudah bersumpah tidak akan makan atau minum, sehingga mereka membunuh Paulus. Sekarang mereka sudah siap dan sedang menunggu jawapan Tuan. Komandan itu berkata, Jangan beritahu sesiapa pun bahawa kamu sudah melaporkan hal ini kepada saya. Lalu, dia menyuruh pemuda itu pulang. Kemudian, komandan itu memanggil 2 orang pegawai tenteranya dan berkata, Siapkan 200 orang askar, 70 orang askar berkuda dan 200 orang askar bertombak. Mereka harus berangkat ke Kaisaria pada pukul 9 malam ini juga. Juga siapkan beberapa ekor kuda untuk Paulus dan jagalah keselamatannya sehingga dia sampai kepada Gubernur Felix. Lalu, komandan itu menulis sepucuk surat yang berbunyi seperti berikut. Yang terutama Gubernur Felix, salam daripada Claudius Lysias. Orang Yahudi sudah menangkap orang ini dan hendak membunuh dia. Tetapi saya mendapati dia warga negara Roma. Oleh itu saya dengan pasukan saya pergi menyelamatkan dia. Saya mahu mengetahui alasan mereka menuduh dia. Maka saya membawa dia kepada majlis agama mereka. Saya mendapati tuduhan mereka bersangkutan dengan hukum mereka sendiri. Dia tidak melakukan apa-apa yang patut dihukum dengan hukuman mati ataupun hukuman penjara. Apabila saya diberitahu bahawa orang Yahudi sudah berkomplot untuk membunuh dia, dengan segera saya menghantar dia kepada Tuan Gubernur. Saya menyuruh para pendakwanya mengemukakan tuduhan mereka terhadap dia kepada Tuan Gubernur. Askar-askar itu menjalankan tugas mereka dan membawa Paulus ke Antipatris pada malam itu juga. Keesokan harinya, askarnya berjalan kaki kembali ke kubu. Tetapi askarnya berkuda meneruskan perjalanan dengan Paulus. Apabila mereka tiba di Kaisaria, mereka menyampaikan surat itu kepada Gubernur dan menyerahkan Paulus kepadanya. Gubernur membaca surat itu, lalu bertanya kepada Paulus dari mana asalnya. Apabila Gubernur mengetahui bahawa Paulus berasal dari Kilikia, Gubernur berkata, Baiklah, saya akan memeriksa perkara kamu apabila pendakwa-pendakwa kamu tiba. Lalu, Gubernur memberikan perintah supaya Paulus ditahan di dalam istana yang dahulu dibina oleh Raja Herodes. 5 hari kemudian, Imam Agung Ananias dan beberapa orang pemimpin masyarakat Yahudi serta seorang peguam bernama Tertulus pergi ke Kaisaria. Mereka menghadap Gubernur Felix dan mengemukakan tuduhan terhadap Paulus. Apabila Paulus dipanggil menghadap, Tertulus menuduh Paulus seperti berikut. Tuan yang terutama, oleh sebab pimpinan Tuan yang bijaksana, kami terus-menerus mengalami kesejahteraan di negeri ini. Banyak pembaharuan pun sudah dilaksanakan untuk kebaikan negeri kami. Kami menghargai semuanya itu dan kami sangat berterima kasih kepada Tuan supaya tidak membuang banyak masa Tuan. Saya memohon supaya Tuan sudi mendengarkan pengaduan kami yang ringkas ini. Kami dapati orang ini pengacau yang berbahaya. Dia menimbulkan kekacauan di kalangan orang Yahudi di seluruh dunia dan dia pemimpin kumpulan orang Nazaret. Dia cuba menajiskan rumah Tuhan. Lalu kami menangkap dia. Kami bercadang menghakimi dia menurut Taurat kami sendiri. Tetapi Komandan Lysias merampas dia daripada kami. Dia memberikan perintah supaya pendakwa-pendakwanya menghadap Tuan. Jika Tuan menyoal orang ini, Tuan sendiri dapat mengetahui kebenaran segala tuduhan kami. Orang Yahudi di situ juga turut menuduh Paulus dan mengatakan bahawa semua yang dikatakan oleh Tertulus itu benar. Gubernur itu memberikan isyarat kepada Paulus bahawa dia boleh bercakap. Oleh itu, Paulus berkata, Saya tahu bahawa Tuan telah menjadi hakim negeri ini selama bertahun-tahun. Oleh itu, saya bersukacita kerana dapat membela diri di hadapan Tuan. Tuan dapat mengetahui hal itu sendiri, bahawa tidak lebih daripada 12 hari yang lalu, saya pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Orang Yahudi tidak mendapati saya bertengkar dengan sesiapa pun ataupun menimbulkan rusuhan, baik di dalam rumah Tuhan maupun di rumah ibadat ataupun di tempat lain di kota. Mereka pun tidak dapat membuktikan tuduhan yang dikemukakan kepada Tuan terhadap saya. Saya mengaku di hadapan Tuan bahawa saya menyembah Allah yang disembah oleh nenek moyang kami menurut ajaran Yesus yang dianggap salah oleh mereka. Tetapi saya percaya juga kepada segala yang tertulis di dalam Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Seperti mereka, saya berharap kepada Allah bahawa semua orang akan dibangkitkan daripada kematian, orang baik maupun orang jahat.
Oleh itu, saya berusaha sebaik-baiknya supaya hati nurani saya sentiasa bersih di sisi Allah dan di hadapan manusia. Setelah beberapa tahun meninggalkan Yerusalem, saya kembali ke situ untuk membawa wang sumbangan bagi bangsa saya dan untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Apabila saya sedang melakukan perkara itu, mereka melihat saya di rumah Tuhan setelah saya selesai melakukan upacara penyucian diri. Tidak ada orang ramai menyertai saya dan tidak ada kekacauan berlaku di situ pada waktu itu. Tetapi beberapa orang Yahudi dari daerah Asia ada di situ. Sebenarnya mereka yang harus menghadap Tuhan dan mengajukan tuduhan mereka jika ada tuduhan terhadap saya. Atau biarlah semua orang ini memberitahukan kesalahan saya yang didapati oleh mereka pada masa saya dibawa menghadap majlis agama. Mereka mendapati satu perkara saja. Saya mengatakan hal ini di hadapan mereka. Hari ini saya diadili kerana saya percaya bahawa orang mati akan dibangkitkan daripada kematian. Kemudian Felix, yang banyak pengetahuannya tentang ajaran Yesus, mengakhiri pembicaraan itu. Felix berkata, apabila Komandan Lisias datang, saya akan memutuskan perkara ini. Lalu, Gubernur memerintahkan pegawai tenteranya menjaga Paulus supaya mengawal dia, tetapi memberi dia kebebasan yang terhad, serta membenarkan sahabat-sahabat Paulus memberikan apa yang diperlukannya. Beberapa hari kemudian, Gubernur Felix datang dengan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Felix menyuruh orang memanggil Paulus. Kemudian, Felix mendengarkan Paulus berkata-kata tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Tetapi, apabila Paulus melanjutkan ucapannya tentang apa yang baik, tentang hal mengawal diri, dan tentang hukuman pada hari kiamat, Felix menjadi takut, lalu berkata, kamu boleh pergi sekarang. Saya akan memanggil kamu lagi jika ada kesempatan. Sementara itu, Felix juga berharap Paulus akan memberi dia wang. Oleh itu, dia seringkali memanggil Paulus dan bercakap dengan dia. Setelah 2 tahun, Porcius Festus menggantikan Felix sebagai gubernur. Karena Felix ingin mengambil hati orang Yahudi, dia membiarkan Paulus tinggal di dalam penjara. 3 hari setelah Gubernur Festus tiba di daerah itu, dia pergi dari Kaisaria ke Yerusalem. Di situ, ketua-ketua imam dan pemimpin orang Yahudi mengemukakan tuduhan mereka terhadap Paulus. Mereka memohon pertolongan Festus supaya menghantar Paulus ke Yerusalem kerana mereka sudah berkomplot untuk membunuh dia di perjalanan. Tetapi Festus menjawab, Paulus ditahan di Kaisaria dan saya sendiri pun akan segera kembali ke sana. Biarlah pemimpin-pemimpin kamu pergi dengan saya ke Kaisaria, lalu mendakwa dia jika dia memang bersalah. Festus tinggal di Yerusalem kira-kira 8 atau 10 hari lagi. Lalu, dia kembali ke Kaisaria. Keesokan harinya, dia duduk sebagai hakim di mahkamah dan memberikan perintah supaya Paulus dibawa menghadap. Apabila Paulus tiba, orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri di sekelilingnya dan mula mengemukakan tuduhan berat yang tidak dapat dibuktikan oleh mereka. Tetapi Paulus membela diri dengan berkata, saya tidak bersalah terhadap Taurat Musa atau terhadap rumah Tuhan ataupun terhadap Kaisar Roma. Tetapi Festus hendak mengambil hati orang Yahudi. Oleh itu, dia bertanya kepada Paulus, maukah kamu pergi ke Yerusalem supaya saya boleh mengadili kamu di sana? Paulus menjawab, saya berdiri di hadapan mahkamah Kaisar Roma dan di sinilah saya harus diadili. Tuhan sendiri tahu bahawa saya tidak bersalah terhadap orang Yahudi. Jika saya sudah melanggar hukum dan melakukan sesuatu yang patut dijatuhi hukuman mati, saya rela mati. Tetapi jika tuduhan mereka tidak benar, tidak seorang pun boleh menyerahkan saya kepada mereka. Saya minta diadili oleh Kaisar Roma. Setelah berunding dengan para penasihatnya, Festus menjawab, kerana kamu minta diadili oleh Kaisar Roma, kamu harus pergi menghadap Kaisar. Beberapa lama kemudian, Raja Agrippa dan Puteri Bernike datang ke Kaisaria untuk menyambut kedatangan Gubernur Festus. Setelah beberapa hari mereka di situ, Festus menerangkan perkara Paulus kepada Raja Agrippa. Festus berkata, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan oleh Felix. Semasa Patih di Yerusalem, ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi mengemukakan tuduhan terhadap dia dan memohon Patih menjatuhkan hukuman kepadanya. Tetapi Patih memberitahu mereka bahawa bukan kebiasaan orang Roma menyerahkan seseorang sebelum orang itu berhadapan dengan para pendakwanya dan berpeluang membela diri. Apabila mereka datang kemari,
Pada keesokan harinya, dengan tidak membuang masa lagi, Patik duduk sebagai hakim di mahkamah. Lalu Patik memberikan perintah supaya orang itu dibawa menghadap. Apabila para pendakwanya berdiri untuk mengemukakan tuduhan, mereka tidak mengajukan suatu kejahatan pun seperti yang Patik sangka akan dilakukan mereka. Mereka hanya berdebat dengan dia tentang agama mereka sendiri dan tentang seorang bernama Yesus. Orang itu sudah mati, tetapi Paulus berkeras mengatakan bahawa dia hidup. Patik tidak dapat mengambil keputusan tentang bagaimana Patik boleh mendapatkan keterangan selanjutnya tentang perkara itu. Oleh itu, Patik bertanya kepada Paulus sama ada dia mahu pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana kerana tuduhan-tuduhan itu. Tetapi Paulus mengajukan rayuan supaya dia diadili oleh Kaisar dan supaya tetap ditahan sehingga perkaranya diputuskan. Oleh itu, Patik memberikan perintah supaya dia ditahan terus sehingga Patik mendapat peluang untuk menghantar dia kepada Kaisar. Agripa bertitah kepada Festus. Beta pun ingin mendengar orang itu. Esok tuanku akan mendengar dia, jawab Festus. Esoknya, Raja Agripa dan Puteri Bernike datang lalu disambut dengan upacara kebesaran. Baginda berdua memasuki balai mahkamah bersama-sama para panglima angkatan perang dan orang terkemuka di kota itu. Dengan perintah Festus, Paulus dibawa menghadap. Lalu Festus berkata, Tuanku, Raja Agripa dan para hadirin, orang di hadapan Patik ini didakwa oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka berteriak-teriak bahawa dia tidak layak hidup lebih lama lagi. Tetapi Patik tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dilakukannya, yang layak dihukum dengan hukuman mati. Kerana dia sudah mengajukan rayuan supaya diadili oleh Kaisar, Patik sudah mengambil keputusan untuk menghantar dia kepada Kaisar. Tetapi Patik belum mempunyai keterangan yang pasti tentang dirinya yang dapat Patik tuliskan dalam surat kepada Kaisar. Itulah sebabnya Patik menghadapkan dia kepada semua yang hadir, terutama sekali kepada tuanku Raja Agripa. Dengan demikian, setelah pemeriksaan ini, ada sesuatu yang dapat Patik tuliskan di dalam surat itu. Menurut pendapat Patik, tidaklah patut menghantar seorang tahanan tanpa menyatakan. Raja Agripa bertitah kepada Paulus. Kamu dibenarkan bercakap untuk membela diri. Paulus memberikan isyarat dengan mengangkat tangan lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. Tuanku, Raja Agripa, hamba berasa bertuah kerana dibenarkan membela diri di hadapan tuanku daripada segala tuduhan orang Yahudi. Terutama sekali kerana tuanku sangat memahami adat istiadat dan masalah orang Yahudi. Oleh itu, hamba memohon, sudilah tuanku mendengarkan keterangan hamba dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui cara hidup hamba sejak hamba masih muda. Mereka tahu bahawa sejak permulaan, hamba hidup di negeri hamba sendiri dan kemudian di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal hamba. Jika mereka mahu, mereka dapat memberikan kesaksian bahawa sejak permulaan, hamba hidup sebagai orang Farisi dan menuruti semua peraturan agama kami dengan teliti. Sekarang, hamba berdiri di hadapan tuanku kerana hamba berharap akan janji yang dibuat oleh Allah kepada nenek moyang kami. Janji itu juga diharap-harapkan oleh 12 suku Israel sehingga mereka beribadat kepada Allah siang dan malam. Tuanku, justru kerana harapan itulah hamba dituduh oleh orang Yahudi. Mengapa saudara-saudara orang Yahudi tidak dapat percaya bahawa Allah membangkitkan orang mati? Dahulu, hamba sendiri pun berpendapat bahawa hamba harus melakukan semua yang terdaya untuk menentang Yesus, orang Nazaret itu. Itulah yang hamba lakukan di Yerusalem. Dengan surat kuasa daripada ketua-ketua imam, hamba memenjarakan banyak orang di kalangan umat Allah. Hamba pun memberikan persetujuan apabila mereka dijatuhi hukuman mati. Seringkali, hamba menyiksa mereka di rumah ibadat dan memaksa mereka supaya tidak lagi percaya kepada Yesus. Hamba sangat marah terhadap mereka sehingga hamba pergi ke kota-kota lain untuk menganiaya mereka. Itulah matlamat hamba ketika pergi ke Damsyik dengan membawa surat kuasa daripada ketua-ketua imam. Tuanku, pada masa hamba di tengah perjalanan, kira-kira pada tengah hari, hamba melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Cahaya itu datang dari langit dan menyinari sekeliling hamba dan semua orang yang berjalan bersama dengan hamba. Kami semua jatuh ke tanah. Lalu hamba mendengar suara berkata kepada hamba dalam bahasa Ibrani,
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jika engkau terus melawan, engkau hanya menyakiti dirimu sendiri. Engkau seperti seekor lembu yang menendang kayu penggiring yang tajam hujungnya. Lalu hamba bertanya, siapakah Tuhan? Tuhan menjawab, aku Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan berdirilah. Aku sudah menampakkan diri kepadamu dengan tujuan melantik engkau menjadi hamba-Ku. Engkau harus memberitahu orang lain apa yang engkau lihat hari ini tentang aku dan tentang apa yang akan aku tunjukkan kepadamu pada masa akan datang. Aku akan menyelamatkan engkau daripada bangsa Israel dan daripada bangsa lain yang bukan Yahudi. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka keluar dari kegelapan dan memasuki cahaya yang terang, supaya mereka dilepaskan daripada kuasa iblis lalu dikuasai oleh Allah. Oleh itu, dengan kepercayaan mereka kepadaku, dosa mereka akan diampunkan dan mereka akan menjadi umat yang dipilih oleh Allah. Tuanku Raja Agripa, itulah sebabnya hamba sentiasa berusaha untuk mentaati penglihatan yang hamba terima dari syurga. Hamba memberitahu orang bahawa mereka harus bertaubat daripada dosa lalu datang kepada Allah serta melakukan perkara-perkara yang membuktikan bahawa mereka sudah bertaubat. Hamba mengajarkan hal itu mula-mula di Damsyik dan di Yerusalem, kemudian di seluruh negeri orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kerana hal inilah orang Yahudi menangkap hamba sementara hamba di dalam rumah Tuhan dan mereka cuba membunuh hamba. Tetapi sehingga saat ini Allah telah menolong hamba dan sekarang hamba berdiri di sini untuk memberikan kesaksian kepada semua orang, baik orang besar maupun orang biasa. Apa yang hamba katakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi-Nabi dan Musa. Mereka mengatakan bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah harus mengalami penderitaan dan menjadi orang pertama yang bangkit daripada kematian. Dengan demikian, dia mengisytiharkan penyelamatan kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Penyelamatan itu seperti cahaya bagi mereka. Sementara Paulus membela diri, Festus berseru, Paulus, kamu gila. Ilmu kamu yang banyak itu sudah menyebabkan kamu gila. Tetapi Paulus menjawab, hamba tidak gila, Tuan yang terutama. Kata-kata yang hamba ucapkan itu benar dan keluar daripada fikiran yang waras. Tuanku Raja Agripa, hamba berani berkata-kata di hadapan Tuanku dengan terus terang kerana Tuanku faham akan perkara-perkara itu. Hamba yakin bahawa Tuanku mengetahui semuanya kerana hal-hal itu tidak berlaku di tempat yang tersembunyi. Tuanku Raja Agripa, hamba tahu bahawa Tuanku percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi-Nabi itu. Raja Agripa bertitah kepada Paulus, kamu fikir kamu boleh menjadikan beta seorang Kristian dalam tempoh yang singkat ini? Paulus menjawab, dalam tempoh yang singkat ataupun dalam tempoh yang panjang, hamba berdoa kepada Allah supaya Tuanku dan para hadirin yang mendengarkan hamba hari ini boleh menjadi seperti hamba, tetapi tidak dirantai seperti hamba. Kemudian, Raja, Gubernur, Puteri Bernike dan semua orang yang lain berdiri. Setelah mereka keluar, mereka bercakap sesama sendiri. Orang ini tidak melakukan apa-apa sehingga dia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Lalu, Raja Agripa berkata kepada Festus, sebenarnya orang ini dapat dibebaskan jika dia tidak mengajukan rayuan supaya perkaranya diadili oleh Kaisar. Setelah diputuskan bahawa kami harus berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada Julius, pegawai tentera daripada Regimen Roma yang disebut Regimen Kaisar. Kami menaiki kapal yang datang dari Adramitium, yang sudah siap untuk berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di daerah Asia. Aristarchus, seorang Makedonia yang datang dari Tesalonika, juga bersama-sama kami. Keesokan harinya, kami tiba di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan baik. Dia membenarkan Paulus melawat sahabat-sahabatnya, supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukan oleh Paulus. Dari situ, kami meneruskan pelayaran. Kerana angin berlawanan dengan arah kapal, kami berlayar menyusul Pulau Siprus yang agak terlindung daripada angin. Kami menyeberangi lautan yang berhadapan dengan Kilikia dan Pamfilia, lalu tiba di Mira di negeri Likia. Di situ, pegawai tentera itu mendapatkan kapal yang datang dari Alexandria dan akan berlayar ke Italia. Oleh itu, dia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari, kami berlayar dengan lambat sekali dan dengan susah payah, akhirnya kami tiba di kota Knidus. Kerana angin terlalu kuat, kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke jurusan itu. Oleh itu,
kami berlayar ke selatan Pulau Kreta melalui Tanjung Salmone supaya terlindung daripada angin. Dengan susah payah, kami berlayar menyusur pantai pulau itu. Dan akhirnya, kami tiba di suatu tempat bernama Pelabuhan Indah, tidak berapa jauh dari kota Lasea. Pada waktu itu, hari pengampunan dosa orang Yahudi sudah lalu. Kami tinggal lama di situ sehingga bukan masanya lagi untuk berlayar dengan aman. Oleh itu, Paulus menasihatkan mereka begini. Saudara-saudara, menurut pendapat saya, mulai sekarang perjalanan kita sangat berbahaya. Bukan sahaja muatan dan kapal kita akan mengalami kerosakan besar, bahkan nyawa pun akan hilang. Tetapi, pegawai tentera itu lebih percaya kepada kapten kapal dan pemilik kapal daripada kata-kata Paulus. Pelabuhan di situ memang tidak baik bagi kapal untuk tinggal pada musim sejuk. Oleh itu, kebanyakan anak kapal ingin berlayar dan meninggalkan pelabuhan itu, serta berharap dapat sampai ke Phoenix. Lalu, tinggal di situ sepanjang musim sejuk. Phoenix itu pelabuhan di Kreta yang menghadap barat daya dan barat laut. Pada waktu itu, angin selatan mula bertiup dengan lembut, dan anak kapal menyangka mereka boleh berlayar lagi. Oleh itu, mereka membongkar sauh lalu berlayar menyusur pantai Pulau Kreta. Tetapi, tidak lama kemudian, angin yang sangat kuat yang disebut angin timur laut membadai dari darat dan memukul kapal kami. Kerana kapal tidak dapat berlayar melawan angin, kami membiarkan kapal mengikut angin. Kami terlindung sedikit apabila kami melalui sebelah selatan Pulau Kauda yang kecil. Di situ, dengan susah payah, kami berjaya menyelamatkan sekoci kapal. Setelah mereka menaikkan sekoci itu ke kapal, mereka memperkuat kapal dengan menggunakan tali yang diikatkan melingkari kapal itu. Kerana mereka takut terdampar di tepi pasing sertis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal mengikut angin. Angin terus-menerus membadai, sehingga keesokan harinya, muatan kapal mula dibuang ke dalam laut. Hari berikutnya, anak kapal juga membuang sebahagian daripada alat-alat kapal. Berhari-hari kami tidak dapat melihat matahari dan bintang, dan angin pun terus-menerus membadai. Akhirnya, lenyaplah segala harapan kami untuk selamat. Setelah beberapa lama, mereka tidak makan. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara sepatutnya menurun nasihat saya dan tidak berlayar dari Kreta. Maka kita tidak akan mengalami kerosakan dan kerugian ini. Tetapi sekarang, janganlah khawatir, kerana tidak seorang pun akan mati. Hanya kapal ini tidak dapat diselamatkan. Saya berkata demikian kerana semalam Allah yang memiliki saya dan yang saya sembah menyuruh malaikatnya datang kepada saya. Malaikat itu berkata, janganlah takut Paulus, engkau akan menghadap Kaisar. Oleh sebab kebaikan hati Allah kepadamu, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat. Oleh itu, tabahkanlah hati saudara-saudara. Saya percaya kepada Allah bahawa segala-galanya akan berlaku seperti yang dikatakannya kepada saya. Tetapi kita akan terdampar di pantai suatu pulau. Pada malam yang ke-14, kami terapung-apung di Laut Tengah. Kira-kira tengah malam, anak kapal mengagak kapal sedang mendekati darat. Oleh itu, mereka melempar batu duga untuk mengukur dalamnya laut. Ternyata, tempat itu sedalam kira-kira 40 meter. Tidak lama kemudian, mereka mengukur lagi dan mendapati laut di tempat itu sedalam 30 meter. Mereka takut kapal akan terkandas pada batu karang. Oleh itu, mereka menurunkan 4 buah sauh dari buritan kapal, lalu berdoa agar fajar segera menyingsing. Anak kapal cuba melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci ke laut, lalu berpura-pura hendak menurunkan sauh dari bahagian depan kapal. Tetapi, Paulus berkata kepada pegawai tentera dan askar-askar di kapal itu, jika anak kapal tidak tinggal di kapal, saudara semua tidak boleh selamat. Oleh itu, askar-askar mengerat tali yang mengikat sekoci, lalu membiarkan sekoci itu hanyut. Sebelum fajar menyingsing, Paulus memohon supaya mereka semua makan. Paulus berkata, sudah 14 hari saudara-saudara menunggu-nunggu dalam keadaan tegang dan selama itu tidak makan apa-apa. Oleh itu saya menggesa saudara-saudara supaya makan. Saudara semua memerlukan tenaga untuk menyelamatkan diri. Saudara semua akan selamat dan tidak cedera. Setelah itu, Paulus mengambil roti, lalu mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua. Kemudian,
Paulus membahagi roti itu dan mula makan. Semangat mereka pulih, lalu mereka pun makan. Bilangan orang di kapal itu 276 orang. Setelah semua orang makan dengan secukupnya, mereka membuang muatan gandum ke laut supaya kapal menjadi ringan. Apabila hari sudah siang, anak kapal melihat pantai, tetapi mereka tidak mengenal teluk itu. Jika dapat, mereka bercadang hendak mendarat di situ. Oleh itu, mereka memotong tali sauh dan membiarkan semua sauh tenggelam di laut. Mereka juga membuka talinya mengikat kemudi. Kemudian, mereka menaikkan layar di haluan kapal supaya angin meniup kapal itu ke hadapan dan menuju ke pantai. Tetapi, kapal itu melanggar tebing pasir. Bahagian depan kapal itu terkandas lalu tidak dapat bergerak. Sedangkan, bahagian belakang kapal hancur dipukul ombak yang kuat. Askar-askar di kapal bercadang membunuh semua orang tahanan, supaya orang tahanan tidak dapat berenang ke darat lalu melarikan diri. Tetapi, pegawai tentera itu mahu menyelamatkan Paulus. Maka, dia melarang mereka melakukan hal itu. Sebaliknya, dia memerintahkan semua orang yang dapat berenang supaya terjun terlebih dahulu dan berenang ke pantai. Yang lain menyusul dengan bergayut pada papan atau pecahan kapal itu. Dengan cara demikian, kami semua selamat sampai ke darat. Setelah kami mendarat dengan selamat, baru kami tahu bahawa pulau itu bernama Malta. Penduduk pulau itu sangat mesra dengan kami. Hujan mula turun dan udara pun sejuk. Oleh itu, mereka menyalakan api dan menyambut kami semua. Paulus mengumpulkan kayu dan ketika dia meletakkan kayu di atas api, seekor ular keluar kerana bahang api itu lalu memagut tangan Paulus. Apabila penduduk pulau itu melihat ular terjuntai pada tangan Paulus, mereka bercakap sama sendiri. Orang ini tentu pembunuh, tetapi Dewi yang bernama Keadilan tidak membenarkan dia hidup, meskipun dia selamat daripada bahaya di laut. Tetapi, Paulus mengibaskan ular daripada tangannya sehingga ular itu jatuh ke dalam api dan Paulus tidak cedera. Mereka menjangka tangan Paulus akan bengkak atau tiba-tiba dia akan rebah mati. Tetapi, setelah menunggu beberapa lama dan tidak ada sesuatu yang luar biasa berlaku kepadanya, mereka berubah fikiran lalu berkata bahawa Paulus itu dewa. Tidak jauh dari tempat itu, terdapat tanah yang dimiliki oleh Publius, gubernur pulau itu. Dia menyambut kami dengan baik dan selama 3 hari kami menjadi tetamunya. Pada masa itu, bapanya sedang demam dan menderita cerit-berit. Paulus masuk ke biliknya, lalu berdoa sambil meletakkan tangannya pada bapa yang sakit itu dan sembuhlah dia. Kerana peristiwa itu, semua orang sakit di pulau itu datang kepada Paulus dan mereka semua disembuhkan. Mereka memberi kami banyak hadiah dan apabila kami hendak berlayar, mereka membawa bekalan ke kapal bagi perjalanan kami. 3 bulan kemudian, kami berlayar dari pulau itu dengan kapal dari Alexandria yang menggunakan lambang Dewa Kembar. Kapal itu sudah berlabuh di pulau itu sepanjang musim sejuk. Kami tiba di kota Sirakusa dan tinggal di situ selama 3 hari. Dari situ, kami berlayar lagi dan tiba di kota Regium. Keesokan harinya, angin mula bertiup dari selatan dan dalam 2 hari kami tiba di kota Puteoli. Di situ, kami berjumpa dengan beberapa orang yang percaya kepada Yesus dan dengan jemputan mereka, kami tinggal dengan mereka selama seminggu. Lalu, tibalah kami di Roma. Pengikut Yesus di Roma mendengar kabar tentang kami. Mereka datang sampai ke Pasar Appius dan ke penginapan 3 untuk menyambut kami. Apabila Paulus berjumpa dengan mereka, dia bersyukur kepada Allah kerana hal itu menggalakkan dia. Apabila kami tiba di Roma, Paulus dibenarkan tinggal seorang diri dengan dikawal oleh seorang askar. Selepas 3 hari, Paulus memanggil pemimpin-pemimpin orang Yahudi tempatan. Sesudah mereka berkumpul, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Yahudi, saya tidak bersalah apa-apa terhadap bangsa kita atau melanggar adat resam yang kita terima daripada nenek moyang kita. Meskipun demikian, saya ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada bangsa Roma. Setelah memeriksa perkara saya, orang Roma hendak membebaskan saya kerana mereka tidak mendapati saya melakukan kesalahan yang patut dihukum dengan hukuman mati. Tetapi orang Yahudi menentang keputusan itu dan saya terpaksa mengajukan rayuan supaya diadili oleh Kaisar Roma
meskipun saya tidak mempunyai tuduhan terhadap bangsa saya sendiri. Itulah sebabnya saya minta berjumpa dengan saudara-saudara supaya boleh bercakap dengan saudara semua. Sebenarnya, saya dibelenggu seperti ini kerana Dia yang diharapkan oleh bangsa Israel. Lalu mereka berkata kepadanya, Kami belum menerima sepucuk surat pun dari Yudea tentang perkara saudara. Tiada seorang pun daripada mereka yang datang membawa kabar tentang saudara atau bercakap buruk tentang saudara. Tetapi kami ingin mendengar pendapat saudara kerana kami tahu bahawa orang di serata tempat mencela kumpulan yang saudara anggotai. Oleh itu, mereka dan Paulus menetapkan satu hari untuk bertemu. Pada hari itu, banyak orang datang ke tempat tinggal Paulus. Dari pagi hingga petang, Paulus menjelaskan ajarannya tentang pemerintahan Allah. Dia berusaha untuk meyakinkan mereka tentang Yesus dengan menggunakan ayat-ayat dari Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Ada orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi ada juga yang tidak percaya. Dengan pendirian yang berlainan, mereka meninggalkan tempat itu kerana Paulus mengatakan hal ini kepada mereka. Memang benar apa yang dikatakan oleh Roh Allah melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang saudara-saudara. Allah berfirman, "Pergilah dan katakan hal ini kepada bangsa ini. Kamu akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak faham. Kamu akan melihat dan melihat, tetapi tidak nampak. Kerana seolah-olah fikiran bangsa ini tumpul, telinga pekak dan mata buta. Jika mereka tidak demikian, tentu mata mereka akan melihat, telinga akan mendengar, dan fikiran boleh mengerti, sehingga mereka akan kembali kepadaku, dan aku pun akan menyembuhkan mereka." Akhirnya, Paulus berkata, "Saudara-saudara harus tahu bahawa perkhabaran tentang penyelamatan yang dikurniakan oleh Allah sekarang sudah dikhabarkan kepada orang bukan Yahudi. Mereka akan menerimanya." Setelah Paulus berkata demikian, orang Yahudi meninggalkan tempat itu sambil bertengkar sesama sendiri dengan sengit. Selama 2 tahun, Paulus tinggal di Roma, di rumah yang disewanya sendiri. Dia menyambut sesiapa sahaja yang datang melawatnya. Dengan kebebasan dan keberanian, Paulus mengkabarkan ajaran tentang pemerintahan Allah dan memberikan ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus.